Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini adalah hari yang ketiga Perintah Kawalan Pergerakan untuk fasa yang kedua. Okey, untuk kita semua sedia maklum, dalam negara kita untuk menangani masalah virus COVID-19 ni, jadi kerajaan telah melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan lah. Jadi sekarang ni kita dah masuk fasa yang kedua dah, di mana fasa yang pertama telah tamat Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari pada 31 Mac yang lalu. Jadi 1 April hingga 14 April ni adalah fasa yang kedua, di mana kita nak mendatangkan graf kes peningkatan mangsa untuk virus COVID-19 ni lah. Okay. So untuk fasa yang kedua ni, selain daripada kerajaan menekankan supaya stay at home, kan, amalkan langkah-langkah kebersihan, jarakkan pergerakan dalam 1 meter, dia juga telah memperketatkan lagi lah pergerakan rakyat Malaysia kita ni. Di mana kalau kita tengok untuk fasa yang kedua ni, roadblock lagi banyak ditingkatkan. Kemudian pergerakan orang yang keluar daripada rumah pun hanya jarak dalam 10 km daripada kediaman sahaja. Tak boleh jauh daripada tu. Kalau nak beli, contoh kalau kat Pulau Pinang ni, duduk dekat Kepala Batah, nak pergi beli makanan sampai dekat Nibong Tebai, tak boleh. Lebih daripada 10 km. Kalau roadblock, dia tahan, dia suruh patah balik lah. Jadi kita semua rakyat Malaysia kena bersatu padu lah, kena dengar arahan, dengar perintah supaya kita berjaya menangani masalah COVID-19 ni. Kita dapat kurangkan jumlah kes-kes baru, kita dapat tingkatkan jumlah mangsa yang sembuh, ya. Jadi saya harap kita semua sama-sama stay at home, ya. Saya keluar ni sebab saya nak pergi ambil material untuk 3D printer. Yang ni atas tugas lah, atas tugas. Jadi saya nak pergi ambil material untuk buat material 3D printer. Sebab 3D printer kami di Politeknik Seberang Perai, kami guna untuk buat face shield untuk frontliner kita lah. Okay, kalau tengok highway pun dah clear. Selalunya highway Seberang Jaya ni jarang lah nak dapat jalan macam ni kalau hari bekerja ni. Boleh kata setiap masa jam ni. Sebab orang berkalut nak pergi Penang, nak pergi Pulau Pinang kan, naik jabatan. Kemudian orang nak pergi bekerja di kawasan perindustrian Bukit Minyak, Juruk. Jadi selalunya highway Seberang Jaya ni memang jam lah. Waktu mana pun jam, kalau hari bekerja lah, weekday, bukan weekend lah. Tapi bila dah kena fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan ni, highway pun dah lengang. Orang yang keluar tu pun atas urusan tertentu je. Saja-saja nak makan ni, jalan-jalan, nak melawat saudara mara, tak boleh. Kalau kena tahan, duduk dalam lah. Tak kena denda, duduk dalam. Saya pun kalau tak ada urusan, memang saya tak keluar rumah lah. Memang saya ikut saranan lah, stay at home, kita jaga kita. Okay. Jadi sambil-sambil tu kita nak bercakap sikit lah tentang perbelanjaan. Perbelanjaan. Kalau tengok sekarang ni, memang kita kena start berjimat cermat lah. Kita dah tahu dah negara kita lepas ni, bukan negara kita aja, satu dunia lepas ni akan mengalami satu era kemelesetan ekonomi, ya. Jumlah pengangguran akan meningkat. Jadi waktu sekarang ni kita kena guna apa yang kita ada untuk jimat sebaik-baiknya. Jangan duk boros sangat. Beli ni kan, shopping sana, shopping sini, kemudian makan mewah-mewah lagi. Ya, memang ada setengah fast food dah mesti boleh delivery apa semua kan. Starbucks pun buka. Boleh pergi beli take away.
Tapi waktu ni adalah waktu di mana kita kena buang semua kita punya keinginan, nafsu kita yang tinggi-tinggi ni. Makan apa yang ada je, beli apa yang perlu saja. Kita kena start jimat dah ni, sama-sama anak-anak muda sekarang ni saya kesian lebih kepada anak-anak muda selain daripada family, ahli-ahli orang apa, asnaf-asnaf kan, golongan susah. Sebenarnya anak muda ni pun sebenarnya kena ambil titik berat kan ni, golongan pelajar-pelajar ni semua ni. Sebab apa? Sebab apa keluar nanti survival apa nak kerja nanti tu, nak dapat pekerjaan tu, saingan tu memang sangat-sangat tinggi. Kalau sebelum ni apa keluar daripada universiti kan, keluar daripada institut pengajian tinggi, keluar daripada sekolah, nak cari kerja tu saingan sama-sama apa je. Kali ni apa kena bersaing dengan orang yang kena buang kerja, orang yang kehilangan kerja. Kadang-kadang ada orang tu performance dia, credibility dia lebih baik daripada kita, pengalaman dia lebih baik daripada kita, tapi disebabkan oleh masalah ekonomi dia kena buang kerja semua kan. So apa nak kena bersaing dengan dia lagi? Jadi waktu ni kena berjimat-cermat, cuba kena kreatif cari peluang pekerjaan ni. Jangan duduk rumah main game je. Duduk rumah, duduk online je setiap masa kan. Saya kalau boleh sebenarnya untuk saya nampak lah yang boleh meningkatkan ekonomi golongan-golongan B40 ni kan, mereka ni yang meniaga-meniaga semua ni, saya rasa mereka ni dah boleh start buat kaedah online dah lah ni. Online. Kemudian try hire rider lah. Memang kena keluar model sikit, untuk hire rider, untuk buat delivery. Ataupun yang anak-anak muda kita yang ada motor ni daripada rumah kan, buatlah part time delivery kan. Ambil pi tanya kedai mana-mana, bang saya nak jadi rider delivery boleh tak sini kan. Sebab yang tu saja cara kita nak generate balik income kita. Kalau nak harap kerja ni, tengok banyak company tutup, hotel pun dah banyak tutup, industri pelancongan memang lumpuh terus. Siapa-siapa yang kerja bahagian industri pelancongan habis. Hotel-hotel semua dah banyak tutup. Jadi waktu ni memang kata dia tak nak kata darurat pun, saya tak berani nak mention. Tapi tu dia lah, kita di era kemelesetan lah lepas ni. Dan dia bukan akan pulih dalam masa 2-3 bulan. Kena ingat tu, dia tak akan pulih dalam masa yang singkat. Memang kita kena jimat sejimat-jimatnya. Janganlah boros. Beli benda yang perlu, makan benda yang perlu sahaja. Kadang-kadang tu nak rasa mewah sikit pun tak apalah. Nak orang kata apa, nak reward dekat diri sendiri ke, family ke. Okey, dah sampai tempat kerja dah. Okey, sambil apa kita duduk drive, sembang-sembang santai ni, saya nak cerita sikit lah pasal CVT. BRV, Honda BRV ni dia transmisinya dia guna CVT. So kita tahu lah CVT ni dia berbeza sikit dengan enjin auto yang biasa. Sebab CVT ni minyak pun dia ada minyak CVT, sebab sistem gear dia berbeza sikit. Contoh berbezanya adalah kalau contoh parking kat traffic light macam ni. Kalau parking macam ni, kalau untuk CVT kita tak payah letak dekat end, tarik handbrake, kemudian kita boleh lepas minyak. Kalau untuk auto kita selalu buat macam tu kan. Tapi untuk CVT tak boleh. Sebab apa? Kalau waktu kita buat macam ni, sebenarnya dia punya sistem gear dia sedang bergerak lagi sebenarnya. Bukan bergerak, macam nak kata sistem dia tu masih berjalan lagi. Sebab tu kau boleh dengar bunyi sikit lah. Jadi cara yang terbaik adalah untuk CVT ni, kalau berhenti kat traffic light macam ni kan, so handbrake tak payah tarik, letak dekat D, kemudian tekan brake. So tunggu je lah. Tunggu je, tak apalah, tahan sikit. Yang tu antara tips kita nak jaga enjin kita lama. Enjin CVT kita nak jaga lama. Jangan letak kat end. Tapi kalau traffic light lama, kan setengah traffic light dia lama sampai seminit lebih kan. So takkan kita nak tekan minyak aja kan.
Okey, waktu tu dinasihatkan letak dekat P tu. Letak dekat parking P, tarik handbrake. Tarik handbrake. Kalau lama lah. Tapi kalau anda rasa anda boleh tahan tekan brake tu lama, tak ada masalah. Biar jangan risau, tak rosak. Tak rosak. Bila kita tekan brake untuk engine CVT, kita mati traffic light, kita tekan brake, kita letak kita punya gear kita dekat D, dia tak kacau enjin waktu tu. Memang untuk enjin CVT ni. So saya pun tak boleh ronda lama-lama ni. Ni kira habis urusan terus balik kan. Kita kena akur pada perintah kerajaan ni. Kalau kita tak tolong sama-sama bantu sama kita, macam mana kita nak hindarkan wabak COVID-19 ni? Jadi sama-sama lah kita semua duduk kat rumah, stay at home. Kita jaga jaga kebersihan. Okey, keluar hanya beli benda yang perlu sajalah. Benda perlu, kalau tak perlu tak payah keluar. Okey. Yang paling penting berjimat cermat. Ingat kita nak pakai duit ni lepas ni banyak. So jangan boros. Beli bila yang perlu, simpan duit untuk kecemasan sama. Okey. Apa-apa pun, terima kasih. Jangan lupa kalau yang belum subscribe, subscribe. Assalamualaikum.